Tajuk kajian lapangan kami adalah Kesepaduan Etnik di Malaysia menurut pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Muhammad Qaim, nombor matrik 20198923888. Bagi pengenalan, kajian ini membincangkan cara pandang orang Islam di Malaysia terhadap kehidupan seharian bersama masyarakat etnik yang berbilang kaum dan berlainan agama. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Berdasarkan ayat ini, Allah telah menjadikan manusia berbagai bangsa supaya kita saling berkenal-kenalan dan berbaik antara satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tajudin bin Rusdi, nombor pelajar 2019406712. Jadi saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Okey. Masyarakat majmuk merupakan lambang kepelbagaian di Malaysia. Mereka terdiri daripada pelbagai agama, perbezaan bangsa, pengkhususan ekonomi, seni bina kediaman, hala tuju politik dan sebagainya. Menurut Furnival 1948, konsep masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat yang dicirikan dengan perpecahan, akan tetapi disebabkan terdapat perbezaan ras dan juga etnik dalam masyarakat majmuk selari dengan perbezaan ekonomi. Hal ini boleh mencetuskan ketegangan dan juga ketidakstabilan. Perpecahan masih berlaku dalam masyarakat di Malaysia. Walaupun sejarah telah menunjukkan kepada umat Islam, pergaulan dan perhubungan sesama manusia adalah sangat penting dan persekongkolan antara Islam dan bukan Islam amatlah dilarang. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian Ismail Al-Faruqi 2009. Menurut beliau, Islam sangat komited dan menghormati kepercayaan agama lain dan jelas dibuktikan antara melalui hubungan baik dengan agama Yahudi dan Nasrani. Sejarah Malaysia menunjukkan bahawa aspek politik dan isu ekonomi merupakan faktor terbesar berlakunya konflik dalam masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Menurut pandanganku, 2017, agama juga merupakan faktor yang sedikit sebanyak merenggangkan hubungan etnik di Malaysia. Isu-isu seperti hukum hudud, negara Islam, penggunaan nama Allah, Bible versi Melayu, vandalisme pada pusat-pusat agama, penyalahgunaan tanda halal dan seumpamanya mampu memecah belahkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Masalah-masalah yang berlaku inilah yang mendorong kajian ini dijalankan. Oleh yang demikian, tujuan kajian lapangan ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan kesepaduan etnik di Malaysia menurut pandangan Islam. Diharapkan juga kajian ini mampu membuka mata dan mengecilkan jurang pemahaman masyarakat Malaysia tentang pentingnya kesepaduan etnik dalam masyarakat majmuk dan ianya selaras dengan tuntutan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadizah binti Ramli, nombor matrik 2019229622. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang kajian. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik di mana ianya terdiri daripada berbagai etnik. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etnik boleh didefinisikan sebagai sesuatu kaum atau masyarakat majmuk yang mempunyai masyarakat yang mengamalkan kehidupan yang berbeza, namun masih berada di bawah satu sistem pemerintahan yang sama. Dan ini dapat dilihat dengan lebih jelas di Malaysia, di mana kita mempunyai pelbagai kaum yang berlainan agama dan fahaman, tetapi masih berada di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni pemerintahan Malaysia. Menurut Jenerali Amir pada tahun 2015, terdapat lebih daripada 80 etnik di Malaysia. Etnik yang seringkali didengar oleh masyarakat kita adalah kaum Melayu, India dan Cina. Namun, etnik-etnik lain seperti etnik Iban yang telah memonopoli 30% masyarakat di Sarawak dan juga etnik
seperti Kadazan Dusun, Wajau dan Murut di Sabah, acap kali kita dengari. Kesepaduan etnik telah tercapai di antara Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak apabila terbentuknya negara Malaysia pada tanggal 16 Mei 1963, di mana dengan pembentukan ini secara tidak langsung telah menyatupadukan pelbagai kaum menjadi sebuah masyarakat majmuk di bawah naungan Malaysia. Kesepaduan etnik telah memberikan pelbagai kesan kepada Malaysia tidak kira dari segi ekonomi maupun kemajuan negara. Kemajuan negara dapat dilihat apabila masyarakat bersatu padu dalam membentuk negara yang maju dan makmur. Tambahan pula, ekonomi negara juga bertambah baik kesan daripada perpaduan yang berlaku. Walau bagaimanapun, masih belum ada kajian yang menitik beratkan kesan kesepaduan etnik dari sudut pandang Islam. Kesan kesepaduan etnik biasanya dinilai dari segi ekonomi dan pembangunan sesebuah negara, tetapi tidak banyak dinilai dari segi keharmonian negara itu dan hubungan yang baik antara etnik. Dengan mengamalkan asas hubungan etnik yang digariskan di dalam Islam iaitu seperti Al-Ta'aruf yang membawa maksud saling berkenalan, Al-Tafahum, saling memahami, Al-Ta'awun, saling bekerjasama dan Al-Ukhuwah yang bererti persaudaraan, diharapkan memberi kesan yang positif dalam perpaduan etnik di Malaysia. Diharapkan juga dengan mengamalkan asas-asas ini dapat mengurangkan konflik yang menyebabkan keregangan berlaku di dalam masyarakat dan kesan kesepaduan etnik dapat dinilai dari segi pandangan Islam di samping menilainya dari sudut biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kasihma binti Juhaili, nombor matriks 2091612268. Mesti anda tertanya-tanya apakah objektif kajian kami? Justru itu, saya di sini akan membentangkan objektif kajian lapangan kami. Objektif kajian ini dijalankan untuk menyatakan takrifan etnik atau masyarakat majmuk, mengenal pasti konsep perkaitan Islam dengan kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Kita haruslah memahami terlebih dahulu konsep-konsep sebelum kita memahami lebih lanjut tentang penjelasan dan juga penerangan tentang topik ini. Objektif yang ketiga adalah menyelidik faktor yang menyebabkan terbentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Keempat, menghuraikan asas-asas hubungan etnik menurut Islam, dan yang terakhir adalah membincangkan aplikasi hubungan etnik menurut Islam. Objektif kajian telah pun kita ketahui. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk skop kajian kami. Kajian ini tertumpu kepada pandangan Islam terhadap perpaduan rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik. Justru itu, kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji perspektif Islam terhadap perpaduan antara etnik-etnik kaum-kaum di Malaysia. Pepatah ada mengatakan bahawasanya bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Melalui pepatah ini kita dapat menyimpulkan bahawasanya perpaduan antara rakyat di Malaysia dapat mendatangkan pelbagai manfaat dan kebaikan kepada diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Jika perpaduan antara masyarakat tidak ada ataupun masyarakat kurang bersatu padu, ia dapat memudaratkan atau mendatangkan keburukan kepada masyarakat, negara dan diri sendiri, sama ada dari segi keselamatan, keharmonian dan juga keamanan negara. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya syaitan itu kepada manusia ibarat serigala dengan kambing. Ia akan menyerang kambing yang terlepas dan duduk bersendiri. Jauhilah kamu dari berpecah belah, hendaklah kamu bersama-sama dengan jemaah, orang ramai dan masjid. Riwayat Imam Ahmad. Melalui hadis ini kita juga menyimpul bahawasanya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan agar kita bersatu padu antara satu sama lain, tidak kira agama, kaum dan juga bangsa. Sumber rujukan yang digunakan di dalam kajian ini adalah buku. Buku adalah sumber rujukan utama yang digunakan. Selain itu, risalah dan juga jurnal digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang topik ini.
Sumber-sumber ini diperolehi melalui perpustakaan yang terdekat dan juga laman media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira binti Ansharuddin. Nombor pelajar 2019-218-448. Seterusnya ialah hasil kajian. Malaysia terdiri dari variasi etnik, pelbagai kaum dan kepercayaan. Islam sangat menekankan kesepaduan rakyat walaupun berbeza budaya dan pegangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90 yang membawa maksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Islam menekankan tentang kepentingan interaksi secara sihat untuk mengukuhkan ukhuwah serta mengelakkan berlakunya salah faham. Di Malaysia, Islam merupakan agama rasmi dan kehidupan rakyat berpandukan kepada paksi prinsip Islam. Berdasarkan prinsip hubungan sesama kaum, kita hendaklah yang pertama, mempercayai kemudahan sesama manusia, yang kedua, mempercayai kepelbagaian etnik membentuk keharmonian sejagat. Yang ketiga, mempercayai Allah memerintahkan orang Islam untuk berbuat baik kepada bukan Islam. Faktor yang menyumbang kepada kepelbagaian etnik di Malaysia ada 6. Yang pertama, Melaka pernah menjadi pusat perdagangan utama pada suatu ketika dahulu. Yang kedua, kedudukan Tanah Melayu yang strategik menarik minat para pedagang untuk datang berdagang di Tanah Melayu. Yang ketiga, keistimewaan ajaran Islam telah menarik minat ramai pedagang untuk mendalami ajaran Islam. Yang keempat, perundangan Islam yang mementingkan pluralisme. Yang kelima, sistem politik selepas kemerdekaan yang mementingkan tentang kesepaduan rakyat, menjamin keharmonian negara. Dan terakhir ialah sistem pendidikan yang memberi hak keadilan kepada semua pelajar untuk menimba ilmu tanpa mengira kaum dan juga budaya. Seterusnya ialah asas-asas hubungan etnik menurut Islam. Ada 6. Yang pertama ialah al-tafahum yang membawa maksud saling memahami antara satu sama lain walaupun mempunyai beza agama dan juga fahaman. Yang kedua ialah al-tadamun yang membawa maksud saling menjamin atau melindungi satu sama lain dari bahaya. Yang ketiga ialah al-ta'awun yang membawa maksud saling bekerjasama. Di sini dinyatakan bahawa kita hendaklah saling bekerjasama, saling tolong menolong dalam membentuk satu sosio-ekonomi yang berjaya. Yang keempat ialah al-mahabbah iaitu saling menyayangi. Walaupun berbeza agama, budaya dan juga kaum, kita hendaklah mempunyai sifat al-mahabbah untuk menjamin keharmonian negara. Yang kelima al-ukhuwah iaitu persaudaraan ataupun hubungan antara sesama manusia walaupun berbeza agama. Dan terakhir ialah al-ta'aruf iaitu saling berkenalan. Untuk mencipta satu hubungan yang sihat, kita hendak saling bertaaruf untuk memastikan keharmonian sejagat. Yang terakhir ialah aplikasi hubungan etnik menurut Islam. Yang pertama, kemesraan komunikasi dengan mengamalkan beberapa adab semasa berkomunikasi. Yang kedua ialah ziarah menziarahi. Adab ziarah menziarahi ini sering dilakukan oleh orang Islam semasa musim perayaan. Yang ketiga ialah mengambil berat tentang sesama manusia. Yang keempat ialah hormat menghormati. Yang terakhirlah hak kejiranan. Kita mempunyai hak kejiranan kita tanpa melampaui batas dan tidak menjaga tepikan orang. Bagi cadangan penambahbaikan kesepaduan etnik di Malaysia menurut pandangan Islam, yang pertama, kita seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Yang kedua, sebagai Muslim, kita sewajarnya mencontohi peribadi dan akhlak Rasulullah SAW dalam melayani orang lain. Seterusnya, kita digalakkan mengadakan program-program kemasyarakatan dan menyambut Hari Bersejarah Negara. Sebagai contoh, program gotong royong di kampung-kampung dan menyambut Hari Kebangsaan. Di samping itu, kita sewajarnya membantu masyarakat sekeliling dari segi tenaga, perkhidmatan, wang dan lain-lain. Kesimpulannya, walaupun wujud pelbagai perbezaan, namun janganlah kita perbesarkan titik perbezaan tersebut. Sebaliknya, kita seharusnya mencari titik persamaan agar kesepaduan dan keharmonian bersama dapat dikecapi. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih.